Assalamualaikum. Saya Muhammad Aiman dan rakan kumpulan saya Jiva Prasad hari ini melakukan projek gelombang elektromagnet. Pengenalan. Peralatan yang kumpulan kami bawakan ialah alat kawalan jauh ataupun remote control. Alat kawalan jauh ialah komponen peranti elektronik kecil yang digunakan untuk mengendali perkakasan elektronik pengguna seperti televisyen, sistem stereo, permain DVD dan sebagainya tanpa wayar dari suatu jarak yang diliputi oleh garis penglihatan yang dekat. Peranti kawalan jauh ialah peranti yang memancarkan cahaya inframerah melalui diod cahaya yang memancarkan cahaya ini untuk menghasilkan isyarat yang memancar ke arah peranti yang menerima isyarat tersebut. Seterusnya, sifat gelombang. Sinar inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Ciri-ciri sinar inframerah ialah: yang pertama, tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Yang terakhir, panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Seterusnya, pengoperasian peralatan. Alat sedemikian disusun dengan butang berbilang fungsi yang lebih menyelaraskan peranti daripada fungsi utama peranti seperti menukar saluran nombor track dan kelantangan bunyi. Ia boleh dipegang dengan tangan dan dikuasakan oleh bateri saiz AAA atau AA. Peranti kawalan jauh ialah peranti yang memancarkan cahaya inframerah melalui diod cahaya yang memancarkan cahaya ini untuk menghasilkan isyarat yang memancarkan ke arah peranti yang menerima isyarat tersebut. Isyarat inframerah ini boleh ditiru oleh alat kawalan jauh universal yang boleh meniru fungsi alat kawalan jauh untuk kebanyakan jenama TV utama. Seterusnya, kelebihan gelombang. Sebagai komunikasi satelit menggunakan sifat gelombang UHF dan VHF yang boleh menembusi lapisan atmosfera supaya ia boleh sampai ke satelit. Seterusnya, boleh digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Sebagai terapi fizikal, dengan pelan, alat khas boleh digunakan sebagai alat untuk membunuh kuman dan penyakit. Digunakan dalam perubatan sebagai alat untuk melihat organ dalam badan, tulang, jantung, paru-paru, tanpa melakukan pembedahan untuk mendapatkan X-ray. Dan digunakan dalam perubatan sebagai terapi kanser. Seterusnya, keburukan gelombang. Sistem saraf dengan menghasilkan perubahan pada tindak balas neuron. Selain itu, gangguan irama circadian kerana ketidakseimbangan hormon. Perubahan degupan jantung dan tekanan darah. Melemahkan sistem imun, menyebabkan katarak pada mata, boleh menghitamkan warna kulit, boleh melemahkan sistem kekebalan tubuh, boleh menyebabkan kemandulan. Kesimpulan. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan magnetik dan medan listrik yang berubah secara periodik dan serempak dengan arah getah tegak lurus satu sama lain, dan masing-masing medan tegak lurus arah rambat gelombang. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik adalah dapat merambat dalam ruang hampa, merupakan gelombang transversal, mengalami polarisasi, dapat mengalami pemantulan refleksi, dapat mengalami pembiasan refraksi, dapat mengalami interferensi, dapat mengalami lenturan atau hamburan, dan merambat dalam arah lurus. Sekian dari saya. Terima kasih.